Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni 8.45. Jadi aku dah kerja lebih kurang dalam start tadi dalam pukul 4 lebih. Jadi dalam 4 jam lebih lah, 4 jam lebih. Alhamdulillah target untuk hari ni dah dapat. So aku berhenti kejap lah. Dah 4 jam lebih jalan tadi kan. Jadi berhenti kejap. Jadi aku sambung balik bab muhasabah politik kan. Okey. Jadi sebab apa pada pandangan aku yang ahli-ahli politik terutamanya dekat Dun Ijuk lah. So sebab kalau peringkat negara tu pada pandangan aku memang sebab skop dia besar sangat kan, dan aku pun tak berapa minat sangat lah sebenarnya nak bincang atau nak bercakap tentang politik negara. Cuma mungkin kadang-kadang adalah juga aku komen sikit-sikit kan. Tapi apa yang aku nampak secara keseluruhan dia, secara umumnya ada sedikit keselaruan politik lah. Dan benda ni pun aku rasa pun korang semua pun tahu. Jadi sebab tu kalau bila bercakap nak bertanding kan, jadi memang rata-rata pandangan umum suasana politik Malaysia ni dah berkecamuk lah kan. Sebab kita tengok pun dari segi percaturan parti-parti politik kan. Lepas tu okey, aku nampak sikit ada harapan semasa pilihan raya di mana PH Pakatan Harapan menang di bawah Tun Mahathir. Lepas tu ada kes pengkhianatan apa semua. Lepas tu sekarang ni pula dah okey, ada kerajaan perpaduan dan UMNO pun dah join dengan PKR, dengan DAP apa semua. Jadi dan even apa yang aku ada yang terbaru daripada Khairy Jamaluddin. So dia kata kalau dia punya pandangan dia tentang UMNO ni, seumpamanya UMNO ni dah masuk dalam lembah kegelapan gitu kan. Jadi itu bukan pandangan aku, itu pandangan orang yang bekas ahli UMNO dan juga orang yang ada kedudukan yang tinggi dalam birokrasi UMNO dan telah dipecat dan memberi pandangan bahawa UMNO sekarang ni dah masuk dalam lembah kegelapan. Kurang gitulah. Jadi yang lebih tu orang boleh tengok lah dekat YouTube apa semua kan. Jadi sebenarnya pun kalau ikut kan, ini kalau tipikal orang Melayu lah, tipikal orang Melayu yang membesar daripada dua-dua apa semua tu memang rata-rata memang menyokong UMNO lah. Sebab memang UMNO ni memang banyaklah jasa dia kan. Jadi kalau dalam konteks ni sebenarnya aku bukanlah nak undermine ke atau nak menafikan jasa-jasa orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau macam dalam konteks Dun Ijuk ni pun aku bukanlah nak katakan nak menafikan totally apa yang telah disumbangkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Ijuk kan. Banyaklah juga apa yang diorang buat kan. Dan sebenarnya pun tak adalah personal grudge ataupun nothing personal lah sebenarnya. Kalau macam okey yang baru lepas ni Dr. Idris apa semua, dia memang seorang yang baik lah. Dia seorang yang baik. Cumanya pada pandangan aku kurang berkesan. Tapi sebab tak berapa nampak sangat lah apa dia punya sumbangan dia apa semua. Memang ada lah kan. Jadi dia memang seorang yang baik. Cuma dalam menjalankan tugas dia sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri untuk menjaga hal ehwal pembangunan dan kebajikan penduduk tu mungkin kurang berkesan lah. Tapi tak tahulah sebab yalah aku pun dah lama jadi aku tak nampak lah apa benda yang dia dah buat apa semua kan. Padahal sebab pada pandangan aku mungkin dia sepatutnya boleh buat lebih baik lagi kan. Tapi itulah sebab mungkin masa tu terpaksa dibagikan dengan urusan parti, dengan urusan rakyat apa semua. Jadi sama ada
berapa banyak masa yang dia peruntukkan untuk urusan parti dengan urusan untuk rakyat tu, mana yang lebih, mana yang kurang tu aku pun tak pastilah. Okey. Jadi sepatutnya mungkin dia buat lebih baik lagi kan. Jadi kalau dari segi orang awam, pengundi ni, aku pun sama macam korang jugalah. Sebenarnya apa yang memotivasikan aku untuk nak membuat keputusan untuk nak ke depan ni pun sebenarnya pun bila mendengar banyaklah rungutan daripada kawan-kawan apa semua kata dah. Sebab salah satu contoh lah yang senang ceritanya, kalau macam dalam grup-grup WhatsApp kan. Jadi mostly dalam grup WhatsApp ni memang dia semacam ada satu peraturan yang ditetapkan lah. Dia kata okey, dalam grup ni jangan cerita pasal politik. Jangan cerita dalam grup ni, jangan cerita pasal agama. Jadi seolah-olah macam cerita pasal politik ni adalah hak orang politik sahaja. Dan macam cerita pasal-pasal agama yang berkaitan dengan agama ni lebih itu ustaz punya cerita kan. Kalau cerita pasal politik, itu orang politik punya cerita. Kita tak nak campur kan. Kalau bab-bab agama apa semua, kita cerita pasal itu biarlah ustaz yang cerita kan. Jadi kita ni siapa kan. Tapi pada pandangan aku sepatutnya benda tu tak boleh nak dihadkan sangatlah. Cuma mungkin ada sedikit persetujuan bahawa kalau nak cerita pasal politik pun boleh, tapi jangan katalah nak maki-maki ataupun nak menghina atas personal peribadi seseorang ahli politik tu kan. Okey. Dan aku tertarik juga dengan ada satu short video daripada Faizal Tahir yang dia menimbulkan satu pertanyaan, adakah kita betul-betul merdeka kan? Sebab dan pada aku pun memang dari segi fizikal tu kita memang dah merdeka kan, tapi kalau kita imbas balik dalam sejarah kemerdekaan negara kita, jadi bila kita nak diberikan kemerdekaan oleh kerajaan British, jadi ada dua perkara. Satu, kita memang kena melaksanakan urusan ekonomi ni dalam sistem kapitalis, dan juga dari segi urusan pembentukan kerajaan apa semua, kita kena mengamalkan sistem demokrasi. Jadi sebenarnya kita tak ada pilihan kan, tapi sebab benda tu dah dipersetujui, jadi kita ikut je lah. Okay, dan ada yang satu lagi terbaru ni, aku ada tengok lah short video juga tentang apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Johari Ghani. Tak silap mungkin dalam konvensyen perpaduan kot kan. Jadi apa yang menarik kat sini kan, dia bercakap tentang apa sebenarnya basic yang rakyat nak kan. Sebenarnya kalau ikutkan daripada keperluan manusia, dia makanan, pakaian, ilmu, pekerjaan, perlindungan. Perlindungan tu macam rumah tempat tinggal kan. Jadi kalau makanan ni pun, kalau sebab kita ni terdiri daripada dua unsur, jasmani dan rohani. Makanan dia secara, kalau untuk jasmani kita makanan yang sihat lah. Tapi untuk rohani kita ilmu kan. Dan pakaian pula ialah pakaian yang biasa lah. Tapi pakaian yang terbaik sekali adalah untuk rohani kita adalah takwa kan. Dan kalau rumah tu perlindungan kalau rumah tempat tinggal kita kan. Lepas tu kalau untuk rohani, masjid, iaitu rumah Allah kan. Jadi, dan ada banyak jugalah, ada kawan-kawan yang kata sekarang ni masjid pun kosong, tak ramai apa semua kan. Jadi itulah sebab tu dalam plan yang aku cadangkan apa semua tu, kalau korang tengok apa semua tu, benda tu dalam meliputi semua tu lah kan. Jadi nak katakan benda tu adalah yang cadangan yang terbaik tu, taklah kan. Itu setakat mana yang aku boleh fikir je. Tapi insyaAllah kalau, dan benda tu bukannya, aku pun bukan Superman katakan, kalau jadi terus hijau ni terus jadi cantik apa semua kan. Dan apa idea yang aku sebenarnya pun bukannya idea aku sendiri lah benda ni. Ini daripada kumpulan-kumpulan mana aku kutip sana sini apa semua, pandangan-pandangan orang apa semua. Jadi aku fikirkan mana yang sesuai untuk nak dilaksanakan dekat Don Hijau kan. Jadi tapi
bukanlah khusus kepada Kampung Ijuk kan, sebab Dun Ijuk tu meliputi Kampung Ijuk, Simpang Ijuk, Bukit Badung, Jaya Setia, Raja Musa, Batang Juntai, ni pun sampai sekarang ni sampai ke Desa Coalfield apa semua. Jadi kan kawasan tu luas, tapi sebab aku familiar dengan Kampung Ijuk, jadi dia lebih merujuk kepada Kampung Ijuk lah. Tapi dari segi konsep besar dia tu memang sebenarnya boleh di-apply kan. Tapi kalau aku nak bercakap dengan kawasan macam Desa Coalfield ke ataupun Jaya Setia apa semua tu, jadi kalau aku nak bercakap tentang tu, aku tak familiar. Jadi tak fair, tak adil lah kalau aku nak buat cadangan yang tak tentu hala kan. Jadi benda tu kalau katakan, sebab pada fikiran aku asas dia tu pada pengetahuan apa yang aku tahu tentang Ijuk kan. Jadi tapi dia punya konsep besar tu ada. Jadi bila katakan kalau ada ni lah, insya-Allah kalau dapat lah. Jadi kan maksudnya benda tu boleh juga di-apply di dalam kampung-kampung yang lain juga. Jadi bergantung kepada perbincangan dengan ahli jawatan kuasa, penduduk kampung, ketua kampung, ahli jawatan kuasa komuniti, macam komuniti Cina, komuniti India, apa yang diorang nak, apa semua. Jadi benda tu kena duduk bincang kan. Dan bagi untuk yang peringkat-peringkat umur macam aku lah, jadi yang mana yang lahir tahun 60-an, mungkin ujung 50-an, 60-an, 70-an, 80-an apa semua. Sebab kita hidup dalam zaman yang senang cerita, kita melalui dua zaman. Kalau kita ambil internet kan, internet manusia sebelum ada internet kita dah menikmati kehidupan membesar dalam suasana tradisi. Okey, selepas tu bila dah ada internet apa semua tu pun kita pun masa tu pun dalam peringkat umur 30-an lebih macam tu kan. Lepas tu yang terbaru ni macam COVID kan. Jadi kita dah mengalami dua keadaan sebelum COVID dan selepas COVID kan. Cuma apa yang aku perhatikan seolah-olah macam ni bab cerita bab COVID lah. Cerita bab COVID ni sebab kalau ikutkan sebenarnya sebelum berlakunya COVID-19, ni aku ambil ni lah macam Bill Gates kan. Bill Gates sebenarnya dah bagi amaran 5-6 tahun sebelum tersebarnya COVID. Jadi dan yang agak muskil sikit lah sebab bila tu dia dah bagi amaran awal. Lepas tu dia pun salah seorang pemegang saham yang terbesar dalam Pfizer yang mengeluarkan vaksin kan. Jadi ini bukan nak cerita pasal konspirasi lah, tapi agak aku agak muskil lah kalau ada kaitan apa sekali kat situ kan. Jadi tapi tak tahulah, itu masing-masing punya tafsiran lah. Jadi cumanya sepatutnya kita mengambil pengajaran dalam bab muhasabah ni. Sebab tu bila berlaku satu krisis yang besar macam COVID apa semua tu, sepatutnya kita menilai balik apa yang kita buat, apa yang terutamanya kerajaan lah yang lakukan apa semua sebelum COVID dan semasa COVID tu, macam mana kita menangani apa semua. Dan yang terbaru pun sebab macam Bill Gates pun ada bagi amaran juga yang terbaru, sebab dia kata okey, so kita penduduk dunia kena bersedia dengan next pandemic. Itu apa maksud dia cakap macam tu aku tak tahulah. Adakah akan berlaku lagi COVID macam yang baru lepas ni, atau mungkin dalam bentuk yang lain ke, bila masanya tu kita tak tahu. Tapi sepatutnya dengan pengalaman semasa kita menghadapi COVID tempoh hari, lockdown apa semua kan, jadi sepatutnya kita membuat persediaan kalau benda tu berlaku lagi sekali kan. Jadi seolah-olah macam sekarang ni bila dah lepas COVID apa semua, seolah-olah macam dah okey, kita dah bebas daripada COVID apa semua. Walhal masih ada lagi juga berlaku sikit-sikit kes COVID ni kan. Dan tapi biasalah manusia biasanya bila yalah macam dari
individu lah. Jadi biasanya bila masa sakit ke, demam teruk ke apa, semua tu masa tu lah dia nak ingat kat Tuhan kan. Tapi bila dah lepas, dia lupa kan. Dia tak ingat dah. Jadi itulah sepatutnya kena mengambil pengajaran lah. Jadi selepas era post Covid ni, ke mana kita nak pergi kan. Kiamat tu memang dah pastilah, mati tu memang dah pasti kan. Tapi sebelum tu kita pun tak tahu bila kan. Jadi selepas daripada era daripada lockdown, daripada Covid tu, ke mana kita pergi. Zaman perindustrian tu dah berlalu lah. Zaman perindustrian yang berintensifkan tenaga buruh semasa zaman Dr. Mahathir dulu tu dah berlalu kan. Jadi dengan teknologi AI apa semua, robotik apa semua tu, jadi sepatutnya kena dipikirkan secara mendalam lah. Jadi kalau itu biarlah yang pakai ekonomi yang pandai-pandai lah. Aku bukannya pandai sangat pun kan. Jadi kalau setakat untuk membuat persediaan atau membina asas untuk area kawasan DUN tu, insya-Allah lah. Tapi itu pun bukan atas aku punya sendiri kan. Jadi kita kena sama-sama lah. Kena sama-sama yalah duduk berbincang apa semua lah. Tapi kalau dalam kapasiti yang aku tak ada autoriti, jadi buat apa aku nak pergi menyebut-nyebut pula kan. Kecuali kalau ada autoriti memang dah diamanahkan untuk nak menjalankan tugas tu, bolehlah aku mainkan peranan kan. Jadi kalau tak ada, baiklah aku buat hal aku sendiri je kan. Sama juga macam korang kan. Jadi tu kena fikir-fikirkan lah. Jadi kalau satu lagi untuk yang adalah pertanyaan kepada ahli-ahli politik ni kan, yang lama aku dengar dah start mula kempen lah, pergi rumah-rumah, bawa motor sana sini, bawa bendera apa semua. Tanyalah diri korang, apa sebenarnya yang korang perjuangkan dalam politik kan? Apa sebenarnya perjuangan korang dalam politik kan? Dan untuk calon yang akan bertanding, kau ada apa tujuan yang kau nak bertanding? Adakah untuk nak memenuhi arahan daripada pihak atas, ataupun untuk nak memenuhi hasrat penduduk DUN Ijuk? Jadi aku tak tahu apa jawapan dia. Jadi korang tanyalah diri kau sendiri, apa yang kau perjuangkan dan apa rancangan yang kau nak laksanakan. Sebab sekarang ni masalah ekonomi pun memang dah semakin parah lah. Nampak lah, kos barangan apa semua naik, harga sayur pun naik, sampai timur pun sampai sekilo RM78 apa semua kan. Dan even kat sini pun sebenarnya itu bukanlah isu kat Malaysia aje. Even kat sini pun sama juga kan. Barang-barang pun mesti pun naik, sewa rumah pun naik kan. Jadi sebab salah satu punca dia tu bila interest rate dia naikkan, kadar faedah dia naikkan, dan jadi dia akan memberi kesan pada keseluruhan lah. Sebab kalau macam baru yang ni pun aku beli makanan untuk kucing pun, sebelum ni satu paket $3. Ni minggu lepas aku beli dah naik $4 kan, dah naik $1. Jadi ni bukan untuk korang je lah. Jadi kita sama-sama lah, sama-sama bermuasabah untuk kita nak renungkan balik dia punya, terutamanya berkaitan dengan politik lah. Sebab dia memberi kesan yang besar lah dalam kehidupan, dan dia memberi kesan juga dalam pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini pun akan memberi kesan kepada ekonomi keluarga dan individu lah. Jadi sama-sama kita fikirkan lah, sama-sama kita bermuhasabah, adakah tindakan yang kita buat sekarang ni betul. Tapi kalau kita rasa dah selesa dengan apa yang mungkin lah, kalau dah rasa selesa, jadi teruskanlah dengan apa yang ada. Jadi cuma aku nak tengok lah
okey, katakan siapa-siapa pun yang menang pun dalam pilihan raya ni aku nak tengok lah. So next 5 tahun ni apa yang korang buat? Apa yang korang rancangkan, apa yang korang buat kan? Sebab kalau dah sebelum ni 5 tahun 10 tahun lepas pun aku rasa aku tengok macam itu jugalah kan, hijau kan. Jadi aku rasa tak nampak lah ada apa-apa perubahan lah kan. Okay lah. Assalamualaikum.